warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Selamat datang dan selamat datang ke Pontian Turkey Farm. Jadi pada hari ini kita berada di Pontian, semestinya air baloi. Mana pada hari ini kita akan menelusuri atau menjelajahi aktiviti peternakan ayam Belanda yang terdapat di kampung air baloi. Dengan bermodalkan sendiri, segalanya bermula dengan sendiri, hasil usaha sendiri dan diterjemahkan dengan mempunyai seorang pekerja. Encik Saleh bin Maksud merupakan orang yang kami pilih untuk kami jalankan aktiviti kajian penternakan. Jadi, mari ikut saya. Okay, kembali lagi bersama saya di Pontian Turkey Farm, di mana sekarang kita berada di pusat penternakan ayam Belanda Pontian. Okey, seperti yang anda dapat lihat sekarang, ini adalah pusat dan tempat perindukan ayam Belanda, di mana selepas telur itu menetas, ayam Belanda akan ditempatkan di dalam perumahan ini, iaitu pusat perindukan ini. Kerana jika kita mahu mendapatkan hasil ayam Belanda yang lebih baik, kita mestilah memulakan penjagaan yang baik. Okey, mari ikut sini. Seperti yang dapat lihat sekarang, kita mempunyai sini adalah salah satu perkakasan elektrik dan elektronik lah, di mana kita dapat lihat di dalam ada lampu dan juga ada pusat ataupun alat kawalan suhu. Pentingnya kawalan suhu kepada ayam Belanda adalah untuk memastikan tumbesaran yang sihat. Pada 5 hari pertama, suhu yang ditetapkan untuk ayam Belanda adalah 33 darjah Celsius dan akan diturunkan secara peringkat kepada 27 dan akan diturunkan lagi secara peringkat kepada 23 darjah Celsius. Inilah penting. Jika suhu terlampau panas ataupun suhu terlampau sejuk pada ayam Belanda, akan merencatkan lagi tumbesaran ayam Belanda. Pentingnya di sini supaya dapat menghasilkan produktiviti yang lebih baik. Okay, seterusnya jika anda dapat lihat di belakang saya ketika ini terdapatnya ayam Belanda yang mencapai tahap remaja. Seperti yang saya bilang sebentar tadi, yang berada di pusat perindukan adalah pada sekitar 2 hingga 3 bulan selepas mencapai tahap matang pada proses peringkat itu, mereka akan dimasukkan kepada kawasan dewasa, di mana kita dapat lihat di belakang terdapat 2 jantan dan juga 10 betina. Di mana nisbahnya 5:1 lah. Mana 5 betina untuk 1 jantan lah. Yang mana 1 jantan, yang mana 1 betina perlu dikena pasti. Yang jantan itu yang kembang ekornya. Sebab apa? Lumrah fitlah alam. Yang betina akan terpikat dengan yang jantan. Macam mana jantan nak terpikat tu, dia buat dia punya cara. Penting juga kat sini bahawasanya dalam kandang ini kalau anda dapat lihat ada bulu-bulu yang bertibaran di atas tanah apa semua. Inilah proses di mana kehidupan dia lah. Cuma untuk menjaga kebersihan daripada dalam kandang ini diletakkan bersama habuk kayu dan juga kapur lah. Kapur adalah gunanya untuk memastikan penyebaran penyakit itu menjadi lebih berkurang. And meletakkan habuk kayu ini adalah untuk mengurangkan kelembapan yang ada dalam tanah lah. Maksudnya bila dia membuang najis ke apa itu, kawasan sekitar dalam kandang tidak terlalu kotor, tidak terlalu bersih. Macam tu. Let's give it down. Anda masih lagi bersiaran bersama saya di Pontian Turkey Farm. Okey, seterusnya kita masuk pada bahagian di mana penjagaan diet pemakanan ayam Belanda. Seperti anda sedia maklum, untuk menjaga pemakanan ayam Belanda adalah sangat penting. Kerana untuk menghasilkan isi yang sihat, makanan yang sihat, perlu bermula dengan sesuatu yang sihat. Di samping memberikan dedak kepada ayam Belanda, pihak penternak juga ada menyediakan rumput Napier ataupun dengan nama saintifiknya itu Spanish Cactum purpureum. Rumput yang bersaiz besar ini berperanan untuk memberikan diet yang lebih baik kepada ayam Belanda. Tetapi untuk pemberian makanan kepada ayam Belanda ini mestilah diproses terlebih dahulu untuk memastikan proses penghadaman untuk ayam Belanda itu menjadi lebih baik. Kalau kita masukkan secara fizikal seperti ini, kita pun akan berhadapan dengan masalah. Jadi dengan menggunakan alatan pemproses makanan, semestinya makanan dapat dihadam dengan lebih baik. Untuk pengetahuan anda juga, pihak penternak juga menyediakan atau menanam rumput Napier ini berperanan untuk dijual kepada pasaran luar. Seperti anda maklum, rumput Napier ini mempunyai permintaan yang tinggi di pasaran dan mempunyai nilai yang tinggi di pasaran. Jadi, pendapatan tepi yang bagus. Tunggu apa lagi? Semulakan menanam rumput Napier. Okay, seterusnya kita berada dalam proses penyediaan makanan untuk ayam Belanda. Seperti yang saya disedia maklum,
kita menggunakan sini campuran ini antara soya, Ada hampa soya. Okey, dedak dan PKE. Mengikut nisbah Mengikut nisbah. Okey, untuk ayam dewasa ni antara 6 hingga 7 bulan, hampa soya kita ikut gayung ni, sekatan gayung ni. Satu gayung setiap 2 gayung dedak dan 2 gayung PKE. okey. Jadi ini hampa soya kan kita kembali kepada PKE 2 gayung. Dia berbeza dengan kalau anak ayam umur dalam sebulan. Kalau anak ayam sebulan kita bagi 100% dedak halus. Lepas tadi dah dewasa kan, kita campurkan dengan hampa soya lah. Nampak tak? Penyediaan makanan untuk ayam Belanda bukan mudah, tetapi perlu dibuat dengan rapi, perlu dibuat dengan teliti. Supaya kalau kita tak buat dengan teliti, diet pemakanan untuk ayam Belanda semestinya akan jadi tidak seimbang. Tuan-tuan, penting untuk kita pastikan bahawasanya setiap makanan sepatutnya kita menggunakan mesin, tapi disebabkan ada masalah sikit, kita memberikan secara manual, betul? Ya, manual. Manual. Jadi penting untuk kita pastikan makanan diagihkan dengan betul, sebab kalau tak macam saya dimaklumkan tadi, ayam Belanda ni lebih suka pada soya. Antara dedak soya ni, soya ni dia akan cari kan. Kalau kita pakai mesin Prosesor. Mixer tu, dia lebih sebati kan. Jadi diorang dah tak boleh pilih. Habis. Cepat habis. Jadi penting untuk kita faham bahawasanya makanan perlu digaul dengan rata, okey? Seperti yang dapat lihat sekarang, kita berada dalam kandang ayam Belanda lah kan. Okey, seperti yang dapat lihat di tangan saya ada beberapa biji telur. Di tengok belakang ada beberapa telur yang merupakan hasil daripada persenyawaan. Persenyawaan di antara ayam Belanda dari sini lah. Okey, untuk pengetahuan juga, kat sini macam biasa setiap lumrah kehidupan yang ada di atas muka bumi ni pastinya ada penyakit, adanya masalah. Sama juga macam ayam Belanda yang ada kat belakang saya sekarang ni. Dapat tengok, kebiasaannya mereka juga menghadapi masalah-masalah seperti haiwan lain, di mana mereka kalau kebiasaannya untuk ayam Belanda akan ada masalah blackhead ataupun kepala menjadi hitam lah. Jadi bila ada berlaku masalah macam tu, kita kena pasti simptom-simptom yang ada. And then macam yang saya dimaklumkan juga oleh Encik Rosli sebentar tadi, pusat penternakan ini juga mendapatkan khidmat nasihat daripada Jabatan Veteriner bagi menangani masalah yang berlaku di kawasan pusat penternakan ini. Maksudnya mendapatkan nasihat macam mana nak menjaga apa semua. Ini yang kita akan dapat lihat apabila kita berada di ladang ternakan ayam Belanda. Okey, seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ini, itu kandang penternakan ayam Belanda. Di sini, untuk makluman anda, kita ada beberapa jenis ternakan ayam Belanda yang terdiri daripada Bourbon Red, Bronze dan juga Midget White Turkey. Okey, di sini merupakan tempat letaknya ayam Belanda yang kita katakan sebagai matang dan bersedia untuk persenyawaan, sekaligus bersedia untuk dipasarkan di pasaran. Sebagaimana yang saya dimaklumkan, perusahaan ini juga memasarkan ayam Belanda, ternakan ayam Belanda mereka ini ke luar negeri. Maksudnya bukan dalam kawasan domestik Johor saja, mereka juga fokus pada negeri Selangor, negeri Kelantan, negeri Perlis, Kedah dan sebagainya. Maksudnya pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan ini berada dalam keadaan yang sangat baik dan sangat bagus. Kerana setiap hasilnya di sini bukan sahaja berhenti untuk penyembelihan saja, tapi diekspor kepada negeri-negeri lain. Okey?